Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan para pegawai Kementerian Kerja Raya, muslim muslimat dan juga para pendengar yang sempat bersama kita pada tengah hari ini. Pada tengah hari ini marilah kita renungi sebuah tajuk yang masih berkaitan dengan ayat Al-Kauniyah, yaitu kosmologi. Ilmu tentang alam semesta. Ilmu tentang penciptaan alam semesta dalam konteks kajian saintifik dan juga perbandingan dengan tafsiran ulama sepanjang zaman. Kita mulakan dengan ayat yang tertera dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil nahari ayatin liulil albab. Dan sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan persisian manusia benar-benar terdapat tanda bagi mereka yang mempunyai ulul albab atau mereka yang mempunyai pemikiran yang mendalam. Ini sebagai asas kepada kajian kita ini ataupun perbincangan inilah tentang ayat ini. Dan langit dan bumi yang Allah ciptakan ini ialah sebahagian daripada tanda-tanda keagungan ilahi. Matahari bersinar, bumi, bulan beredar, planet-planet beredar, dan dalam satu jalinan, dalam satu sistem yang sangat harmoni. Tersusun indah, berjalan satu demi satu dan tidak pernah silap dan tidak ada yang tersusun kecuali ada penyusunnya. Ayat ini diteruskan dengan alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Dan mereka ulul albab itu mereka yang berzikir pada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk dan ketika mereka berbaring. Seraya mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan akhirnya mereka berdoa dengan doanya penuh syahdu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Dikau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci Dikau, wa qina adzabannar, maka jauhlah kami daripada azab neraka. Ini ialah falsafah, paradigma kajian sains Islam. Kajian tentang langit dan bumi, ciptaan Allah. Saya sentiasa berfikir, berzikir, dan akhirnya berdoa supaya Allah hindarkan kita daripada api neraka. Matlamat kajian sains teknologi dalam Islam bukan berakhir dengan teknologi semata-mata, tetapi berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itulah matlamat akhir. Berbezanya antara sains Islam dengan sains bukan Islam. Dalam konteks ini, semakin kita mengkaji alam semesta, semakin kita merasakan diri kita kerdil. Alam semesta yang mega tunduk patuh, mereka tunduk patuh kepada Allah SWT yang telah menentukan sistem pada mereka. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah membantah, dan itulah sains yang kita kaji ialah sebab mereka adalah makhluk yang melakukan perjalanan mengikut sunatullah. Sunatullah inilah yang kita sebut sains dalam bahasa moden kita. Dalam konteks agama kita panggil sunatullah. Dalam konteks moden kita panggil sains teknologi. Dan sains teknologi inilah yang kita kaji berdasarkan pada keagungan sifat Allah, sifat keagungan ciptaan Allah dalam alam semesta. Dan inilah sifat mereka yang ulul albab yang barangkali kita telah sebut sebelum ini, yaitu mereka yang sentiasa berzikir dan berfikir tentang langit dan bumi. Dan akhirnya mereka mengakui keagungan ilahi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah ya Tuhan kami tidaklah Dikau ciptakan ini sia-sia, dan jauhlah kami daripada azab neraka. Inilah kejayaan yang hakiki, ialah apabila kita dapat menjadikan alam semesta ini sebagai ayat untuk menambah keimanan kita, dan semakin kita meninjau, melihat, merhati, mengkaji, maka semakin kerdillah diri kita. Semakin tinggi kita lihat pengajian kita, melihat keagungan ilahi, semakin kecillah kita di atas bumi. Sedangkan bumi pun satu objek yang kecil dalam kosmos. Dan dalam surah Al-Anbiya Allah menceritakan, seolah-olah menceritakan satu masa nanti yang mengkaji alam semesta ini bukan kita orang Islam, tetapi orang bukan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samaa'a wal arda kanata ratqa fafatahnahumaa wa ja'alna minal kulli shay'in hayyin afala yu'minun.
Dan apakah orang kafir itu tidak melihat bahwa langit dan bumi ini asalnya satu? Satu paduan, lalu kami pisahkan di antara keduanya. Dan kami jadikan setiap hidup itu daripada air. Apakah sebab mereka tidak beriman? Ayat ini ditujukan pada orang kafir. Apakah orang kafir tidak melihat langit dan bumi itu satu asalnya? Lalu kami pisahkan. Dan kami jadikan setiap yang hidup daripada air. Seolah-olah Allah khitab ayat ini kepada orang kafir. Dan akhir ayat ini, kenapakah mereka mengkaji alam semesta yang canggih, cantik, harmoni? Afala yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Sedangkan saintis Muslim melihat keagungan ilahi, ciptaan langit dan bumi, semakin lama mengkaji semakin tebal keimanan mereka, semakin hampir mereka pada ilahi. Tetapi sayang, orang pakai Islam mengkaji, tapi sayang mereka lagi jauh pada Islam. Kita lihat hari ini siapakah yang mengkaji alam semesta? Mereka yang mengkaji ialah Hubble, Edwin Hubble namanya. Nama ini nama pakai Islam. Dialah yang mencipta alat teleskop yang terbesar satu masa dulu pada tahun 1939. Dia telah mencipta dan buat pertama kali dapat melihat galaksi yang jauh. Dan dia melihat perkara yang tidak pernah kita saksikan selama ini. Tetapi mereka tidak beriman. Demikian juga tokoh saintis barat yang terkenal, Penzias Wilson. Dia mengkaji, dia mengatakan bahawa alam semesta ini asalnya satu paduan. Akhirnya terpisah mereka menjadi planet dan sebagainya, galaksi dan sebagainya. Dengan penemuan itu mereka diberikan hadiah terbaik, tertinggi dalam saintifik. Dan diberikan hadiah Nobel Prize pada tahun 1978. Tapi sayang mereka tidak beriman. Tepat sebagaimana Allah sebut tadi. Afala yu'minun. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Fafatahuma wajadna minal kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Tepat. Mereka mengkaji alam semesta, tetapi mereka semakin jauh. Sebab mereka pijak pada paradigma yang palsu. Mereka mengatakan alam semesta ini terjadi secara sendirinya. Dan daripada falsafah inilah mereka cuba mengkaji alam semesta. Tapi sayang, mereka tidak temui hakikat kebenaran. Demikian juga dengan Roger Penrose, seorang ahli matematik yang sangat pakar, sehingga dia dapat mengira alam semesta ini yang ada sekarang ini, kalau kita reversekan masa ke belakang, dia mengatakan alam ini asalnya tidak ada. Alam ini tidak ada, asalnya alam ini tidak ada, sekarang ada. Daripada tidak ada kepada ada, bagaimanakah ini boleh berlaku? Dan dia tersekat dengan matematiknya. Tetapi dia masih tidak beriman. Dia mengetahui bahawa alam semesta yang cantik ini wujud daripada tidak ada. Matematik menunjukkan masa yang ada sekarang ni, dia sedang progres menuju ke depan. Kalau kita pergi ke belakang, dia bermula dengan T sama kosong. Maksudnya satu masa dulu, masa bermula dengan ciptaan pertama. Tetapi siapakah yang menciptakan? Dia tidak percaya bertahan. Matematiknya sangat canggih, tepat. Dia dapat mengira volume semesta ini, dan dia reverse ke belakang, dia katakan bahawa alam ini asalnya tidak ada. Daripada tidak ada kepada ada. Bagaimanakah ini untuk menciptakan? Mereka mengkaji ke langit, mereka melihat alam yang jauh, galaksi yang berbagai-bagai, yang tak pernah kita saksikan. Mereka masukkan data mereka ke dalam HPC, High Performance Computer. Segala data yang mereka ada, mereka masuk ke dalam komputer. Dan untuk melihat alam semesta ini, apakah asal-usulnya. Sebab mereka tidak percaya pada Allah SWT. Mereka mencari alasan selain pada Allah SWT. Semakin mereka mencari jawapan, semakin mereka terbelit dalam alasan mereka sendiri. Dan mereka menuju ke langit. Mereka mengambil gambar dengan slide mereka, dengan radar mereka. Mereka dapat banyak maklumat. Dan alam semesta yang kita tinggal ini asalnya tidak ada. Itulah kesimpulan yang mereka lihat. Dalam konteks ini, berbagai-bagai teknologi moden hari ini memberikan gambaran yang barangkali tidak pernah kita capai sebelum ini. Misteri alam semesta ini semakin lama semakin terselah. Tetapi sayang, sepatutnya semakin lama semakin kita dapat lihat keagungan ciptaan Allah. Tetapi sayang bagi mereka, semakin jauh daripada ketuhanan. Itulah bezanya antara kita dengan mereka. Dan mereka dapat melihat langit yang sangat terbentang luas, yang mereka cuba mengkaji bintang. Dari manakah asalnya bintang ini?
Bintang asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Daripada tidak ada kepada ada. Sebab mereka tidak dapat memberikan hukum fizik. Hukum fizik tidak berlaku daripada tidak ada kepada ada. Hukum fizik berlaku hanyalah dalam space and time. Maksudnya yang ada bergerak pada yang ada. Itulah hukum fizik. Daripada tidak ada kepada ada, tidak dapat dijawab oleh fizik. Hukum fizik tidak dapat menjawabnya. Dan oleh sebab itu, ada sebahagian mereka yang cuba menghubungkan dengan ketuhanan, tetapi apa yang mereka lakukan adalah ilusi. Mereka cuba mencari apakah asal-usul alam semesta. Mereka mengatakan langit kita asalnya adalah gas, hidrogen dan helium. Tiba-tiba dia menjadi bintang. Bagaimanakah daripada gas ini menjadi bintang? Mereka tidak menjawab. Mereka hanya dapat jawab bagaimana gas ini berkumpul. Membentuk paduan di antara gas-gas. Di celah-celah gas itu keluar api, dan itulah nebula yang mereka sebut, yaitu asas bintang yang pertama. Tetapi mereka tidak dapat jawab kenapakah dia berkumpul. Dia dapat menjawab ialah gas berkumpul dan membentuk bintang. Tetapi kenapakah dia berkumpul? Tidak dapat jawab. Dan dia perlukan pada dimensi ketuhanan. Sepatutnya semakin kita mengkaji tentang keagungan ataupun ciptaan Allah, semakin rapatlah sebagaimana yang kita baca ayat tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah matlamat bagi saintis Mesir. Mereka melihat galaksi yang cukup mega. Buat pertama kali mereka lihat kita adalah dalam satu kesatuan galaksi. Dan satu titik itu ialah satu bintang. Bintang yang paling dekat dengan kita ialah matahari. Matahari ialah sebuah bintang yang paling dekat dengan kita. Kita lihat besar, tapi dia sama besar dengan bintang lain. Kita nampak kecil bintang, sebenarnya bintang itu besar. Tetapi dia jauh, maka kita lihat kecil. Matahari kita lihat besar sebab dia dekat. Bulan yang kecil kita nampak besar sebab dekat dengan kita. Dan tuan-tuan, itulah yang mereka lihat. Tetapi seluruhnya berpadu dalam satu pusingan yang sangat harmoni. Tidak ada satu pun yang tidak bergerak. Semuanya bergerak. Itu sebahagian daripada teori relativity yang diberikan oleh Einstein. Tidak ada yang diam. Diam hanyalah relatif kepada rujukan kita. Sedangkan alam semesta semua bergerak. Dan Allah menyebut, Sabbahalillahi ma fis samawati, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di bumi. Tak ada satu pun yang diam. Hinggalah atom dalam besi mikrofon saya, dia sedang berputar elektronnya, sama seperti planet mengelilingi matahari. Subhanallah, itulah bezanya, perbezaan kita dengan mereka. Dan mereka melihat berbagai-bagai jenis galaksi. Ini yang mereka dapat saksikan dalam langit dunia. Dan walaqad zayyana sama dunia bimasabih, dan kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Rupa-rupanya yang berbagai-bagai bentuk yang kita lihat dengan alat canggih mereka ialah masih dalam kosmos yang pertama, langit yang dekat. Langit pertama, kedua, ketiga, entah di mana. Yang kita lihat sebahagiannya lah langit yang dekat. Berbagai-bagai jenis. Ada yang galaksinya membujur, ada yang berspiral, tetapi seluruhnya berputar dalam satu arah yang telah tetapkan. Tidak ada satu yang bercanggah dengan apa yang telah ditentukan oleh sunnatullah. Dan ada dua orang saintis yang etis yang sebutkan tadi, Penzias dan Wilson. Dia adalah simbol contoh saintis yang tidak beriman. Dia mengkaji alam semesta, tetapi akhirnya dia tidak beriman. Tepat yang Allah sebut, afala yu'minun. Kenapa mereka melihat keagungan Allah, tetapi mereka masih tidak beriman? Apa yang dia kaji ialah, dengan teleskop yang canggih tadi, dia cuba lihat galaksi yang jauh. Dia cuba lihat galaksi-galaksi jauh. Dan untuk melihat galaksi yang jauh ini, kita lihat dengan spektrum. Spektrum yang dikeluarkan oleh bintang tersebut. Dan apabila kita kaji, dia dapat lihat dalam istilah dia panggil redshift. Redshift ini adalah spektrum warna merah yang mengembang. Maksudnya galaksi itu menjauhi kita. Sedangkan sebelum ini ada teori steady state. Ketika usia saya belajar dulu sains dan fisik, kita belajar steady state. Alam semesta ini tidak bergerak lagi, tidak berkembang lagi, dia tetap dah. Tetapi dengan penemuan tahun 78 ini, mengubah segala teori fisik.
bahawa alam semesta ini bukan statik, tetapi dinamik. Dia sedang berkembang. Ini baru ditemui pada tahun 78. Dan di Malaysia masih diajar alam statik. Di pelajaran fizik masih lagi steady state. Tuan-tuan yang belajar fizik di Mesir dulu barangkali masih lagi steady state. Sedangkan ciptaan Allah sangat luar biasa. Langit yang kita sangka ini terhad, rupa-rupanya setiap hari dia berkembang. Tak pernah berhenti. Apakah akhirnya? Dan dia dapat lakukan kajian ini terhadap galaksi-galaksi. Akhirnya dia mengatakan bahawa langit kita sedang berkembang. Kalau dia berkembang, kita cuba reverse ke belakang. Maksudnya dia semakin kecil macam belon, kita tiup besar. Yang kita sedar ketika sudah besar. Cuba kita bayang ke belakang. Sebelum kita tiup, belon itu tidak ada. Kecut. Dan itulah langit kita asalnya tidak ada. Kemudian dia wujud dan berkembang. Apakah nasib akhir langit kita? Dia buat model seperti itu. Model ini teori semata-mata. Dia panggil expanding universe. Asalnya universe kita, langit kita ini space and time. Istilah yang digunakan space and time. Ruang dan masa. Ruang dan masa ini tidak ada. Sebelum ada masa tidak ada. Coba bayangkan, tak dapat kita bayangkan. Sebelum ada space tidak ada. Zero, nothing. Kemudian daripada nothing jadi something. Space and time pertama wujud di hujung rajah tersebut. Di tempat hujung itu ialah tempat permulaan wujudnya masa. Dan space ialah ruang. Tinggi, panjang, lebar, ini kita panggil ruang. Jisim, ini termasuk dalam ruang. Kemudian ruang ini tidak ada, tuan-tuan. Cuba bayangkan satu masa ruang tidak ada. You are nothing. Daripada tidak ada menjadi ada. Dan sekarang kita berada dalam ada. Alam sedang berkembang. Apakah dia akan berkembang selama-lamanya? Ataupun dia ada yield point dia? Ataupun ada critical point dia? Yang akhirnya dia tidak boleh berkembang lagi? Mereka buat teori lagi. Benar tak benar tak tahu. Tapi mereka cuba mencari apakah hakikat alam semesta ini. Mereka mengatakan, langit berkembang, satu masa dia tak boleh berkembang lagi. Dia akan sampai tempat yang maksimum. Dia reverse kembali. Reverse kembali daripada asalnya, daripada asal, dia kembali pada asalnya. Ini rajah yang dibuat. Dan dia dapat hadiah Nobel Prize. Ini pengetahuan manusia pertama, dalam bentuk teori, mengatakan bahawa alam ini sedang berkembang. Langit sedang berkembang. Yang asalnya langit tidak ada. Daripada tidak ada, menjadi ada satu persoalan besar. Sebab yang ada sekarang hukum fizik. Hukum fizik berlaku dalam space and time. Tetapi daripada tidak ada kepada ada, hukum fizik tidak boleh berlaku. Maksud dia perlukan pada ketuhanan. Maka sudah hampir sebahagian saintis sudah hampir dipinggil tauhid. Hampir. Tauhid rububiyah barangkali. Tetapi mereka tidak dapat teruskan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka mengatakan bahawa alam ini sedang berkembang. Iaitu, bila saya sebut alam atau space. Space and time ini sedang berkembang. Masa menuju ke depan. Tetapi masa ini kalau kita reverse ke belakang, dia bermula dengan T sama kosong, masa sama satu. Maksudnya, sebelum ada masa itu, masa tidak ada. Kita tak dapat bayangkan. Tapi itulah pengetahuan yang ditemui oleh mereka. Dan apabila sampai kepada had yang maksimum, dia akan reverse ke belakang. Dia panggil the big crunch. Kemusnahan total. Dia percaya kiamat akan berlaku. Pasti. Apa benda yang belon kita tiup, macam mana pun dia akan pecah. Besar mana sekalipun, tapi akhir sekali dia akan pecah. Itulah alam kita. Itulah langit kita. Dia akan berakhir keseimbangan satu masa. Dan mereka mengakui bahawa kiamat pasti berlaku. Dari segi saintifik, kiamat pasti berlaku. Tuan-tuan sebati. Di antara mereka yang mengkaji ialah orang cacat ini. Stephen Hawking. Stephen Hawking seorang yang cacat. Tapi angkanya Allah bagi cerdik. Dia kena penyakit yang tidak boleh bergerak. Otak dia ada masalah pergerakan dia. Tapi otak dia apabila dia cacat, doktor kata anda boleh hidup 2 tahun lagi. Ketika di usianya 18 tahun atau 20 tahun,
Penyakit dia ini penyakit yang sangat kronik. Doktor kata 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Dia fikir 2 tahun ini apakah dia nak buat? 2 tahun untuk hidup cukup kritikal. Apakah dia nak kahwin? Satu. Ataukah dia nak belajar buat PhD? Ataupun dia nak buat semua? Akhirnya dia kata saya nak buat semua dalam masa 2 tahun. PhD saya mesti habis dalam masa 2 tahun. Sebab saya akan mati 2 tahun. Kahwin terus. Dia kahwin, buat PhD 2 tahun, tunggu masa mati. Tak mati. Tahun depan tak mati. 10 tahun kemudian tak mati. 20 tahun kemudian tak mati lagi. Dia baru mati, baru 4-5 tahun lepas. Sebab setiap detik dia ialah detik kematian. Orang yang tahu dia mati, sangat-sangat maju. Sangat-sangat advance. Sebab setiap detik ini sangat berharga. Dia hanya hidup 2 tahun. Dan dalam masa 2 tahun, dia lakukan maksimum. Apa yang dilakukan, dia nak kaji tentang alam semesta. Dia ulangi kembali apa yang dilakukan oleh Penzias. Penzias mengkaji langit. Dan dia mengkaji langit sekali lagi. Dia temui keputusan yang sama. Dan dia sebut istilah The Big Bang. Teori. Bahawa alam semesta ini tidak ada. Kemudian ada. Untuk menjustifikan daripada tidak ada ke ada, dia sebut Big Bang. Dia bukan satu fakta. Dia adalah satu teori. Daripada teori inilah dia kembangkan dengan penuh keajaiban. Dan dia sampai ke hujung perhujahan dia. Bahawa daripada tidak ada kepada ada, tidak boleh berlaku pada graviti, tidak berlaku kepada hukum-hukum lain, tetapi mesti tidak berlaku hukum fizik. Sebab hukum fizik berlaku hanya yang ada. Sebelum ini, mesti ada Tuhan. Buat pertama kali, dalam saintis barat, dia sebut Tuhan. Dalam bukunya, A Brief History of Time, dia tulis Tuhan. The Mind of God. Dan itu adalah satu perkara yang cukup besar di barat. Sebab barat telah tinggal Tuhan bertahun-tahun. Beratus tahun, hampir puluhan tahun. Ratusan tahun. Tiba-tiba, tokoh ini sebut Tuhan. Dan orang lain sudah dapat Nobel Prize. Orang ini tak sebut Tuhan, dapat Nobel Prize. Dia sebut Tuhan, tak dapat Nobel Prize. Dalam saintifik, tuan-tuan, saya sebut siapa sebut Tuhan dalam kajian dia, dia pasti tidak akan diberikan Nobel Prize. Pasti ditolak. Malaysia, saya dengar, bekas Perdana Menteri kita, berharap supaya kita dapat Nobel Prize pertama 2020. Kalau kita beriman, pasti tak akan dapat. Kalau sebut Tuhan dalam kajian saintifik, pasti tak akan dapat. Sebab Nobel Prize ini Nobel ini ialah orang yang mengkhususkan hadiah Nobel Prize kepada mereka tidak beriman. Sekurang-kurangnya mereka yang tidak tulis Tuhan dalam saintifik. Walaupun dia beriman, tapi tak tulis Tuhan dalam saintifik dia, ada boleh dipertimbangkan. Kalau tulis Tuhan dalam saintifik seperti mana Nobel Prize, seperti mana Stephen Hawking, pasti ditolak. Benar. Dicalonkan oleh Nobel Prize sebab dia temui yang lebih canggih daripada yang ditemui oleh Penzias. Ditolak mentah-mentah oleh Majlis Nobel Prize. Dia terfikir, selagi dia sebut Tuhan, dia tidak akan dapat Nobel Prize. Dia tersekat di situ. Barangkali matlamat dia untuk dikenang sebagai Nobel Prize. Kemudian dia buat buku baru, Tuhan tidak ada. Apabila dia ditolak Nobel Prize, dia model ini. Pada mulanya inilah model space and time. Barangkali teori sikit. Di hujungnya ialah T sama kosong. Maksudnya tidak ada masa. Space tidak ada. Cuba bayangkan space and time tidak ada. Tiba-tiba ada. Mestilah yang mewujudkan daripada tidak ada ke ada, mesti Tuhan. Tuhan yang mewujudkan sebab tidak ada hukum fizik. Tuhan tidak terikat dengan space, dengan masa. Tuhan tidak boleh terikat dengan space and time. Sebab Allah lah yang menciptakan space and time. Kewujudan Tuhan tidak bergantung pada space and time. Itulah yang ditemui oleh Stephen Hawking. Bermaksud seluruh agama dunia terbatal. Sebab Tuhan tidak boleh berada dalam space and time. Seluruh agama, Tuhan dia adalah space and time, kecuali Islam. Kalau Tuhan ada hari jadi, maksudnya Tuhan itu dilahirkan dalam space. Pada masa tertentu, dia terikat dengan space and time. Dan by definition, dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan space and time, kata Stephen Hawking. Dan dia membatalkan seluruh agama, kecuali Islam.
Tetapi tidak dibicarakan di peringkat antarabangsa sebab dia melibatkan agama, Barat tidak berminat. Tetapi daripada kajiannya, hanya Islam yang valid. Tuan-tuan yang hormati, dia berhujah seperti berikut. Dia kata everything is caused by something other than itself. Therefore, the universe was caused by something other than itself. The string of causes cannot be infinitely long. If the string of causes cannot be infinitely long, there must be the first cause, Tuhan. Therefore, there must be the first cause, namely God, G with capital. Everything had a beginning in time, has a cause. Ada sebab untuk kewujudannya. Sebab kewujudan alam semesta ialah Tuhan. Ini hujah mereka. Mereka sudah sampai ke pinggir tauhid. Sampai. The universe had a beginning in time. Therefore, the universe had a cause. Therefore, the only things that could have caused the universe is God, G with capital. Therefore, God exists. Kajian astrofizik membuktikan Tuhan wujud yang menggemparkan Eropah. Dan ini saintifik. Sebelum ini mereka menganggap ini agama. Tetapi saintifik menunjukkan Tuhan mesti wujud. Tanpa wujud Tuhan tidak ada space and time. Dan Tuhan tidak boleh, wujud Tuhan tidak terikat dengan space and time. Sebab dialah yang cipta space and time. Dan mereka tersekat di situ. Dan apa yang berlaku ialah Stephen Hawking masih mengharapkan Nobel Prize. Tak dapat-dapat. Dia ubah paradigm dia. Dia kata Tuhan tidak wujud. Dengan harapan, dia dapat Nobel Prize. Dia tulis bukunya yang terkini, sebelum dia mati, dia tulis The Grand Design. Dalam buku ini dia mengatakan, because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Dia telah lari pada prinsip asal dia. Dia kata alam ini tidak ada Tuhan. Dan kesimpulan yang terakhir dia dapat, there is no God. Dan dia mati, sekarang dia bertemu dengan Tuhannya. Daripada ada Tuhan, mengharapkan Nobel Prize, dia memongkorkan teori baru, bahawa there is no God. Dalam buku terkini, buku yang terlahir dia sebelum dia mati, The Grand Design, dia datang Kuala Lumpur banyak kali. Dia datang Kuala Lumpur banyak kali, masa saya muda-muda lagi, ke divertisi kita, penuh divertisi. Dia pergi ke Jepun. Dia pergi seluruh negara. Satu masa dia katakan alam semesta ini akan berakhir. Dan di Jepun, ketika dia kata malam ceramah dia, dalam cerahan dia, dia mengatakan masa universe akan berakhir. Maka indeks Nikkei jatuh dengan menjunam pada malam itu tersebut. Terpaksalah esok dia betulkan semula. Dia kata dalam konteks astronomi, dalam kosmologi, dekat itu maksudnya barangkali jutaan tahun lagi. Dan naik balik Nikkei. Itu cerita yang dikaitkan dengan Stephen Hawking. Dia datang ke sini, sebelah kita itu. Barangkali tuan-tuan masih muda lagi kita itu. Saya sudah ketika masih mesti lagi. Untuk masuk ke situ barangkali kena bayar yang mahal, tapi saya tak masuk. Tuan-tuan semati. Ini keputusan yang dia sebut, there is no God. Inilah tipikal kajian Barat dan tepat sebagaimana Allah sebut, afala yu'minun. Mereka mengkaji langit, tapi mereka tidak beriman. Tuan-tuan. Mereka membuat kesimpulan, sekiranya mereka mengatakan tidak Tuhan, maksudnya 0 plus 0 plus 0 plus 0 sama dengan 1. Ini jelas kesalahan matematik yang total. 0 plus 0 sampai infinity pun tak mungkin jadi 1. 0 plus 0 dia jadi 0. Nothing plus nothing plus nothing cannot jadi something. Cannot be. Something can be created by something else. And definitely nothing cannot create something. Definitely. Tetapi sayang, begitu alasannya cukup mudah, mereka tak dapat faham. Pelajar tadi apa tahu, kalau dia tersusun, mesti ada penyusunnya. Dan itulah yang saya nak sebutkan. Newton, kita lihat, hidup kurung ke-17. Dia kata, gravity explain the motion of the planets. But it cannot explain who set the planets in motion. Sains hanya dapat menjawab bagaimanakah dia berlaku. Tetapi tidak menjawab kenapakah dia berlaku. Why it does so. Dia boleh jawab bagaimanakah dia berlaku. Tetapi tidak dapat menjawab why. Kenapa? Kenapa itu hanya dapat dijawab oleh orang beriman. Rupa-rupanya Newton, dia bukan Kristian.
Dia bukan Kristian. Saya bukan Kristian, dia kata. Jangan ke bumi saya dikubur Kristian. Saya tidak percaya pada Kristian. Apa agama Newton? Wallahualam. Saya bukan Kristian, dia kata. Saya percaya kepada Allah yang satu, yang mencipta alam semesta ini. Dan dialah yang mencipta, yang menentukan hukumnya, yang saya sebut kaji dalam fizik ini. Newton bukan Kristian. Dan dia pesan, jangan tanam saya di kubur Kristian. Dan ini tidak diceritakan dalam sejarah barat. Tuan-tuan yang semati, saya dapat banyak maklumat tentang Newton sebab masa saya belajar dulu. Kebetulannya saya berkawan dengan cicit saudara dia. Dan saya selalu berbincang dengan namanya Terry Blow masa saya belajar ke England. Dia kata Newton itu pakcik asal dia, yang tok moyang dia lah. Nama dia sekarang, dia berbincang dan dia beritahu bahawa Newton bukan Islam, bukan Kristen. Sebagaimana saya, Terry Blow itu. Dia kata dia juga bukan Kristen. Jadi agama apa dia? Saya tanya dia. Dia kata agama dia Unitarian. Maksudnya agama bukan Kristen. Agama antara Islam dengan Kristen, iaitu Unitarian. Saya jemput dia ke Malaysia. Masa yang muda-muda dulu, tahun 80. Duduk rumah saya. Akhirnya dia mengucap syahadah. Sekarang dia di University West Michigan. Hasil perbincangan tentang Newton. Bagaimanakah pandangan Newton? Saya harap kalau dia dengar kuliah kita tahun ini, dia ingat kembali pesahabat saya di ketika belajar dulu. Nama dia Profesor Terry Bellows. Terry Bellows nama dia. Cukup sentimental. Saya berkawan dengan 2 tahun di sana. Dan saya dapat maklumat banyak tentang Newton daripada dia. Wallahualam. Dan Newton ialah orang beriman. Maksudnya beriman dalam konteks tahanan. Dan ini juga seorang satu lagi contoh, saya nak beritahu, ialah seorang yang bernama Francis Collins, yang seorang profesor etis. Dia dilahirkan dalam keluarga etis, berpegang dengan etis sebagaimana typical scientist barat. Tetapi dia mengkaji DNA. Apabila dia mengkaji DNA yang badan kita ini terdiri daripada acid amino yang sangat kompleks. C dengan T, C dengan G acid amino. Berpadu 3.5 bilion dalam satu sel. Yang kalau kita panjangkan amino kita ni daripada bumi sampai ke bulan, patah balik ke bumi sampai ke bulan berpuluh kali. Itulah, tetapi tak ada salah satu pun. Dan dari segi probability keberangkalian untuk susun dengan tepat 3 objek saja supaya dia dalam bentuk macam kita lambung buah dadu, supaya dia keluar semua nombor 6. Probability-nya lah 1/6 kuasa 6. 1/6. Kalau kita balik 2 kali, 1/6 kuasa 2. Dan apabila kita cantum begitu banyak acid amino dan tersusun tak ada salah pun, kemungkinan 0. Oleh sebab itu mesti ada penyusunnya. Dan profesor ini berfikir bahawa itulah ketuhanan. Dia beriman. Dan cukup menarik, dia bukan memilih Kristian, dia memilih Islam. Sebab itulah yang digabungkan dengan kajian-kajian terdahulu. Dan dialah Profesor Francis Collins yang telah memeluk Islam kerana mengkaji struktur DNA yang cukup kompleks. Pelajar yang di sekolah, kita kata ada sebuah Nobel. Nobel ini tidak ada siapa yang tulis. Huruf-huruf bercantum-cantum, kemudian membentuk sebuah Nobel yang sangat syahdu. Tak ada siapa yang percaya. Tak ada siapa percaya. Hatta budak sekolah rendah. Tetapi saintis barat percaya bahawa DNA yang tersusun begitu kompleks. Tidak ada penyusun. Betapa bodohnya. Lebih bodoh daripada pelajar tadika kita. Dan seolah dia percaya bahawa sebuah bangunan yang cantik terjadi dengan tersendirinya. Itulah yang kita bandingkan analoginya dengan kalau dia menganggap bahawa DNA ini tidak ada pencipta. Dan akhirnya dia tulis The Language of God. DNA inilah menggambarkan keagungan ilahi. Kata profesor yang tidak pernah percaya betul tadi. Dan cukup menarik tuan-tuan, itulah yang berlaku sekarang. Dan why believe in God? Sekarang apabila dia sampai kepada sains, dia tidak boleh pergi lagi untuk menjawab persoalan ini. Dia terpaksa patah balik kepada ketuhanan yang mereka telah tinggalkan. Dan tuan-tuan, saya sebenarnya nak ceritakan seorang saintis Perancis yang agung ini. Namanya Bruno Abdul Haq Godoni yang telah masuk Islam beberapa tahun lepas.
Dialah ahli kosmologi, ahli astrofisik, ahli astronomi yang sangat berwibawa. Dia adalah Presiden Pusat Kajian di Lyon di Perancis. Bahkan dia telah menjadi pakar rujuk pada hampir seluruh negara Arab dalam konteks bala cerak dan sebagainya. Apa yang menariknya adalah apabila dia mengkaji tentang kewujudan alam semesta ini, dia berakhir dengan hukum fizik tidak boleh menjawab lagi. Hukum fizik tidak boleh menjawab lagi apabila daripada tidak ada kepada ada, tidak ada lagi hukum fizik. Dan mestilah ketuhanan. Akhirnya, sebagaimana Profesor tadi, dia memilih Islam dengan penuh cukup panjang kisahnya, tapi dirakaskan dia memilih Islam. Apa yang dia kata? Dia kata seperti itu. Dia kata, it's not possible to be a cosmologist without addressing fundamental question about our origin and about our future. Exploration of the cosmos is the way of worship God. Mengkaji tentang langit ialah sebahagian ibadah pada Tuhan. Ibadah pada Tuhan dalam konteks dia adalah melalui Islam. Dia mengatakan inilah pengkajian tauhid yang cukup agung, ialah mengkaji ciptaan Allah. Kita dapat lihat keagungan ciptaan Allah dan kita kenal keagungan ciptanya daripada ciptaannya. Kita kenal pencipta daripada ciptaannya. Dan dia juga mengatakan bahawa dan dia ini seorang tokoh yang cukup hebat. Dia menulis 140 papers dalam kosmologi. Apabila dia telah memeluk Islam, dia menukar hala. Dia masuk ke dalam bidang tasawuf. Bagi dia tasawuf ialah bidang pemikiran yang paling murni dalam konteks pemikiran. Itulah pandangan Profesor Bruno Al-Haqq Godenoni. Macam itulah bacanya. Dia mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada semesta ini, harus kita pelajari side by side. Al-Quran kitab terbuka, kitab yang dibaca. Alam semesta kitab terbuka. Kitab terbuka dengan kitab yang tertulis, harus kita baca side by side. Kedua-duanya datang pada sumber yang sama, daripada Allah SWT. Apabila Islam, dia sebut bahawa alam semesta datang daripada Allah SWT. Al-Quran ialah wahyu Allah Ta'ala. Kedua ini tidak boleh konflik, tidak boleh sama sekali. Sebab dua-duanya datang dari sumber yang sama. Kalau konflik, maksudnya kelemahan manusia. Sebab dua-duanya datang daripada sumber yang sama. Dua-duanya tidak boleh konflik dan harus kita kaji side by side secara sepadu. Secara integrated, kata profesor yang baru masuk Islam ini. Kita sudah lama belajar Islam, tetapi kita tak sampai kepada apa yang dia sebut. Dan sekarang sudah banyak di barat, kajian modern cosmology and the Quran banyak dikaji sekarang. Quranic Pictures of the Universe banyak dikaji. Sama ada di Timur Barat, sekarang menjadi satu tajuk kajian yang sangat-sangat popular. Dan profesor ini mengatakan bahawa Islam yang Allah turun ke Al-Quran itulah sebagai gandingan untuk mengkaji kosmologi. Tanpa Al-Quran, kita dapat menjawab persoalan-persoalan kosmologi. Ini profesor yang baru masuk Islam. Bagaimana profesor kita yang telah lama dari Islam, yang hidup dari Islam, lahir dari Islam, apakah juga menjadi paradigma yang sama? Dia mengajar kita sekarang. Dan dia menulis buku Building Galaxies, mengkaji tentang galaksi sebagaimana kita sebut tadi, sebagai lanjutan kajian-kajian orang yang tidak beriman dulu. Dia masukkan sekarang paradigma tauhid ke dalam kajiannya. Dan dia termasuk 500 most influential Muslim. Dia adalah termasuk satu daripada 500 orang Islam yang paling pengaruh dunia. Bukan orang asal Islam, orang baru menurut Islam. Dan itulah profesor yang sangat hebat ini. Dia menulis kebanyakan dalam bahasa Perancis. Orang Malaysia hanya tahu bahasa Inggeris. Dan kita terlindung daripada bahasa yang lain. Orang Malaysia bahasa Arab tak tahu. Yang dia tahu hanya bahasa Inggeris. Dan kita handicap dalam konteks perkembangan dunia hari ini. Sebab kalau di barat, tuan-tuan, untuk kita buat PhD, mesti kita tahu sekurang-kurangnya 3 bahasa asing. Selain pada bahasa Inggeris. Mesti tahu 3 bahasa asing. Itu syarat sebab mathematics kebanyakan dalam bahasa Rusia. Buku Anom yang tulis tahun 60-an dikaji di Amerika pada tahun 2000. Begitu terjauhnya tertinggal Amerika dari segi matematik dengan Rusia. Dan orang yang belajar matematik tak belajar ada bahasa Rusia, handicap, sangat handicap. Dia siap tesis di Amerika. Rupa-rupanya itu buku latihan dalam buku pelajar di Rusia. Oleh sebab itu, mereka sudah wajibkan pelajari bahasa Rusia apabila buat PhD. Sebab bimbang apa yang kita kaji di Amerika telah dikaji oleh pelajar peringkat undergraduate di Rusia. Tuan-tuan semati. Einstein juga menghadapi masalah sama.
Dia tidak dapat menjawab dari segi konteks relativity apabila tidak dikandingkan dengan ketuhanan. Dan itulah yang satu daripada yang berlaku. Dan apa yang disebut oleh Profesor Bruno, dia sangat sedih. Apabila Islam digambarkan sebagai agama yang ganas. Dan dia juga menganggap Islam ganas. Sehingga Allah berikan dia hidayah. Dan dia menemui kehidupan dia dalam Islam. Dan dia adalah profesor astrofisik yang teragung dunia hari ini. Tetapi apabila dia masuk Islam, namun dia akan dipadamkan. Dan dia mengatakan bahawa saya sedih Al-Quran bersama dengan Islam, tetapi dari segi kajian saintifik umat Islam paling lemah di dunia. Dan dia menceritakan satu kes yang cukup menyayat hati untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan ini. Dia menceritakan orang Arab Saudi. Saya dijemput untuk memberikan kuliah antarabangsa di negara Arab. Dan saya nak sebutkan apa yang pengalaman saya di negara Arab. Sepatutnya kajian kosmologi ialah berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin lil albab. Itulah falsafah kajian kosmologi. Tetapi sayang, pertama saya sangat kesal kepada Stephen Hawking, kata Profesor Grono tadi. Dia sudah sampai kepada ketuhanan. Dalam kajiannya sudah sampai ketuhanan dalam buku A Brief History of Time. Dia sudah sampai. Tetapi oleh kerana dia harapkan Nobel Prize, dia telah tukar paradigmnya. Dia mengatakan there is no God. Sayang sama sekali. Satu langkah lagi dia masuk Islam. Stephen Hawking. Tetapi kerana kedudukan dia telah lari jauh menyimpang daripada kebenaran. Yang kedua, dia mengatakan alangkah bodohnya. Orang yang mengatakan dunia ini berlaku daripada tidak ada. Nothing yang menciptakan something. Orangnya sangat bodoh. Sebab tidak ada dalam hukum fizik ataupun hukum apa sekalipun yang tidak ada menciptakan yang ada. Tidak ada. Dan dia sangat kesal pada Stephen Hawking. Dia tulis berkali-kali. Dan yang saya paling kesal dia kata ialah etis yang tidak menerima kebenaran ketuhanan. Bila dia sudah masuk Islam, dia dapat melihat sejarah awal dia. Bahawa alangkah ruginya saintis barat yang mengkaji saintifik sampai ke langit tetapi mereka tidak kenal Tuhan mereka sendiri. Dan lebih menyayat hati. Ulama Saudi. Ulama Wahabi yang mentafsirkan alam semesta berdasarkan pada pandangan mereka. Tajuk kita ialah tentang penafsiran mereka. Dan dia menyebut bila saya sampai ke satu persidangan, peringkat antarabangsa semua ahli-ahli saintis terbaik dunia. Ada wakil seorang pembentang daripada Saudi. Namanya Syekh Bandar Al-Khaybar. Bila kami dengar dia terbentang, kami terperanjat sebesar-besarnya. Sebab dia mengatakan, bumi ini kekal, tetap tak bergerak. Yang mengelilingi bumi ialah matahari. Ini ialah pengetahuan asas, dia kata. Bagaimanakah seorang syekh besar? Ini dia, rupa dia. Mengajar kepada manusia, kepada saintis, bahawa matahari keliling bumi. Saya terperanjat, masih ada lagi orang seperti ini, dia kata. Dan dia adalah saintis yang wakil kepada ulama Saudi. Wakil kepada ulama Wahabi. Datang membentangkan kajian saintifik di dalam profesor-profesor saintifik terbaik dunia. Islam dan bukan Islam. Dan saya sebagai Islam sangat malu. Dia menceritakan dalam bukunya. Saya sangat malu. Sebab Syekh terbesar Saudi ini mengatakan bahawa bumi tidak bergerak. Bumi diam. Dan matahari lah yang mengelilingi bumi. Ini pandangan yang ketika itu dipegang oleh gereja. Kata Syekh ini. Kata profesor ini. Itu yang dipegang oleh gereja 100,000 tahun lepas. Yang umat Islam telah bergerak jauh daripada apa yang dipegang oleh Syekh ini. Dia tersandar dan dia mengatakan seperti berikut. Dia mengatakan bahawa saya terperanjat dengan tokoh ulama terbesar Saudi ini, namanya Syekh Bandar Khabari, yang mengatakan hal ardu sabitah tataharrak, apakah bumi ini diam atau bergerak. Mustashidan bi kalami Syekhain Abdul Aziz bin Baz wa Saleh Fauzan, al-ardu sabitah la taharrak. Mengikut ulama besar, dia adalah murid kepada dua orang ulama besar Saudi yang bernama Syekh Abdul Aziz Baz dan Saleh Fauzan. Mereka berpegang kepada bumi ini tidak bergerak. Siapa yang menganggap bumi bergerak ini kafir yang boleh dibunuh.
Saya terperanjat bercakap dalam majlis saintifik dunia. Saya pegang telinga saya. Saya tak boleh bergerak lagi sebab rupa-rupanya pandangan ulama Saudi, bumi tak bergerak. Dan subhanallah, keluar berita ini seluruh dunia. Saya malu, kata Profesor Bruno. Profesor Bruno mengatakan saya malu, tak boleh keluar daripada majlis ini sebab saya Islam. Kenapakah masih ada orang yang berpegang pada ajaran gereja 1000 tahun lepas? Dan dia mengatakan, dia kata ta'un atmin fi bilad ahramin ay yaghsilu arhabi alaihim. Haruslah dia segera membersihkan aib yang besar ini. Al-Rabu yadaju bi surahiyah, dan barat menghina Islam sebab Syekh ini yang masih menganggap bumi tak bergerak. Dan oleh sebab itu menghalang orang yang baru nak masuk Islam untuk masuk Islam. Menghalang orang yang baru nak masuk Islam untuk masuk Islam. Dan dia katakan bahawa al-jahlu wahabi wisawu bi anna dzalika huwal Islam. Dan dia mengatakan pula ini tafsir Islam. Syekh Bandar Khaybari ahadu dhahaya ru'us al-jahl al-wahabi lam yasma' ba'da biqanun al-jazriyah. Inilah yang dikeluar dalam berita-berita sedunia. Dan berlaku ketika hari jadi Galileo Galilei. Galileo Galilei mengatakan bumi mengelilingi matahari. Dan sebelum ini disebut oleh ulama Islam. Ulama Islam telah berpakat bumi mengelilingi matahari. Dan Galileo juga mengikuti umat Islam. Gereja mengatakan matahari mengelilingi bumi dan harus dibunuh. Sekarang fatwa yang sama dikeluarkan di Saudi. Kita lihat sejarah Galileo dibunuh. Dijatuhkan hukum mati sebab dia mengatakan bahawa bumi mengelilingi matahari. Dia dibawa ke dalam majlis Inquisition. Kamu Galileo Galilei mengatakan bahawa bumi mengelilingi matahari. Yang gereja berpegang matahari mengelilingi bumi. Kamu telah mengadakan heresi. Kamu telah mengadakan bid'ah. Dan hukum bid'ah ialah bakar atas pentas hidup-hidup sampai mati. Saya bersedia untuk mati, kata Galileo. Sekarang saya sudah bersedia untuk mati. Tuan-tuan bakar saya. Kebenaran bersama saya. Kebenaran tidak bersama gereja. Saya yang benar, kata Galileo. Tuan-tuan boleh bakar saya sekarang. Dalam majlis ini dia dijatuhkan hukum mati. Dan segera kardinal memberi peluang terakhir. Galileo, kamu diberikan peluang terakhir. Apakah kamu mengaku kamu bersalah atau tidak? Dan kamu tahu akibatnya, kalau kamu mengaku salah, kamu akan dibakar sekarang. Ya, saya sudah bersedia. Sebab kebenaran tidak boleh ditukar hati, kata Galileo. Dan sahabat-sahabat dia memeluk Galileo. Wahai Galileo, mengalah bukan maksud kalah. Kami sayang pada kamu, kamu mengakulah hari ini. Kamu bersalah, supaya nyawa kamu selamat. Kami sayang pada kamu, dan Galileo berkata saya bersalah. Kalau begitu tuan-tuan hingga saya kata bersalah, saya bersalah. Gereja tidak percaya dia mengaku salah. Dan dilepaskan daripada hukuman bani, berbunuh. Sebab dia mengatakan bumi mengelilingi matahari. Sekarang diulang kembali di Saudi. Dan dia diletakkan di Siena. Siena di utara Itali. Tuan-tuan yang pernah melawat Itali, melawat Siena, tempat Galileo dikurung sampai mati. Sebab dia mengatakan bumi mengelilingi matahari. Dan sekarang di-repeat di Saudi. Today is Copernicus' birthday. You may remember Copernicus as the man who said, what is the earth went around the sun? Dan so on. Dan tuan-tuan, oleh kerana perdebatan, percanggahan antara gereja dengan saintis, maka gereja dan saintis dipisahkan. Secularism. Akhirnya, Banner Circle telah membentuk sains tanpa Tuhan yang disebarkan sedunia, dan seluruh sistem dunia mengambil sistem tak ada Tuhan dalam saintifik, termasuk negara kita. Malaysia dari segi saintifik tidak ada Tuhan dalam makmal. Masuk masjid, solat ada Tuhan. Masuk makmal tak ada Tuhan. Sebab seluruh falsafah kita berdasarkan tidak Tuhan.
Buku teks yang digunakan Amerika di England kita bawa balik ke Malaysia. Sama. Sayang, kita negara Islam, tapi sistem kita sistem yang tidak bertahan. Walaupun profesor itu pergi umrah sudah 5 kali, tapi bila masuk Muhammad, tidak ada Tuhan sama sekali. Itulah sistem negara kita. Dan inilah sistem yang kita sebut sebagai saintifik hari ini. Dan tuan-tuan, cukup menyayat hati Syekh Salihuddin Fauzan mengatakan, Syekh Saleh Fauzan, ulama besar Saudi mengatakan, bahawa hal tadur syam, tadur hal ard. Apakah matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang tadur matahari? Kita lihat pandangan mereka. Dia mengatakan asyam tadur haulal ard. Ulama besar nombor 2 di Saudi hari sekarang. Matahari mengelilingi bumi. Siapa yang mengatakan bumi mengelilingi matahari? Kafir. Inilah hambatan yang sangat sedih oleh Profesor Brono. Brono kata saya melihat Al-Quran cukup agung, tetapi ulamanya telah memberi tafsiran yang bercanggah dengan apa yang kedua, kesepaduan antara wahyu dengan saintifik. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, kalau orang mengatakan daurul ard batil wasyam hiya allati tadur, siapa yang mengatakan bumi mengelilingi matahari, palsu. Yang benarnya matahari mengelilingi bumi. Ini ulama terbesar Saudi, ulama Wahabi. Dan tuan-tuan, Syekh Saleh Fauzan mengatakan al-ard musattahah. Bumi ini datar. Siapa yang tidak percaya, kafir. Dan setiap tempat saya pergi belajar, saya bawa bila ada seminar kosmologi. Yang terakhir ialah di Universiti Ahmad Dahlan di Indonesia. Satu hari saya berdebat dengan pelajar mereka yang mengatakan bumi ini datar. Dengan ayat Quran. Satu hari saya berdebat dengan profesor mereka sendiri. Rupa-rupanya bumi datar ini telah menjadi paradigm baru hari ini. Kita kembali kepada zaman gereja 1000 tahun lepas. Tuan-tuan yang saya hormati. Dan Syekh Abdul Aziz Bebas, mufti besar yang telah meninggal dunia, dia mengatakan seperti berikut, ini perkataan dia. Al-qalu bi'anna syam sabitah wa al-ard hiya tadur al-ard hiya tadur haulaha qala syani' wal munkar. Yang mengatakan bumi mengelilingi matahari ialah perkara yang mungkar. Al-ardu sabitah. Bumi kekal, bumi tak bergerak. La tatarhaq, bumi tak bergerak. Wasyamsu allati tajri haulaha, dan matahari lah mengelilingi bumi. Wa kullu man yataqadu bi subutil asyams wa dawran ard, siapa yang berpegang bumi matahari dia dan bumi bergerak, haulaha yu'adu kafiran, dia disahkan kafir. Wa murtadan, murtad. Wajibu qatluhu, dan wajib dibunuh. Ini pegangan Saudi. Kawan-kawan kita ramai di luar sana yang kembali daripada Mekah. Yang pertahankan ini atau tidak pertahan saya tak pasti, tetapi inilah rujukan mereka yang utama. Cukup menyayat hati tuan-tuan. Dan dia menulis buku bahawa bumi ini tidak bergerak. Ulama besar Saudi. Dan matahari lah yang mengelilingi bumi. Satu perkara yang cukup malang, kata Profesor Groni tadi. Profesor tadi kata saya cukup sedih. Dan antara mereka, Abdul Aziz Bas mengatakan, man qala bidauran haula syam kafir tastabat aw yaqtul. Siapa yang mengatakan bumi bergerak mengelilingi matahari, dia kafir. Dan minta dia bertabat. Kalau tak bertabat, bunuh. Ibnu Utsaimin, ulama yang kedua, lam yasbut annal arda tadu haul syam, tidak ada bukti yang bumi mengelilingi matahari, tidak ada. Saleh Fauzan seperti kita sebutkan tadi, dan murid mereka yang baru bercakap di seminar antarabangsa ini, iaitu Syekh Bandar tadi mengatakan lauka kana ard tadur lima la tasyuru bisada. Ini gelak besar, satu dewan bergelak. Apa dia kata? Kalaulah bumi ini bergerak, kenapa kita tak rasa pening? Satu dewan gelap besar-besar. Kalau bumi ini bergerak berpusing, kenapa kita tak pening? Sebab kalau kita tak gasing berpusing, kita mesti pening. Itu alasannya. Dan tuan-tuan yang saya hormati, ini bukan cerita lawak. Cerita inilah menghambat orang untuk masuk Islam. Ini menghambat orang Eropah untuk masuk Islam. Sebagaimana orang Eropah keluar daripada Kristian, sebab Kristian mengatakan matahari mengelilingi bumi. Sekarang di-repeat oleh zaman moden kita.
Saya tidak masa untuk menceritakan tuan apakah yang disebut oleh Ibnu Utsaimin yang menceritakan, menegaskan apa yang disebutkan tadi. Dan kata Profesor Bruno ini, saya tidak apa lagi lah. Saya tidak kata apa-apa lagi. Saya memilih Islam sebab saya melihat bahawa alam semesta dengan Al-Quran ialah datang daripada Allah sama. Tidak mungkin kedua ini bercanggah. Tidak mungkin Al-Quran bercanggah. Tidak mungkin yang kita cerap bercanggah dengan Al-Quran. Sebab dua-dua datang daripada semua yang sama. Dan saya sedih, kata Profesor Bruno, dan ini menghambat orang Eropah untuk masuk Islam disebabkan oleh pandangan daripada ulama Saudi tadi. Unfortunately, by attempting to refute science with religious approach, sayang orang sekarang menafikan sains dengan pentafsiran agama yang mereka berada bukan dalam pentafsiran yang sahih, kata Profesor Bruno, bukan saya kata. Dan inilah yang cukup sedih. Mengatakan bahawa matahari mengelilingi bumi, dia menghina seluruh saintis Muslim semua ini, termasuk Al-Biruni, termasuk Az-Zarqali, termasuklah Ali Kushi yang telah sabit dengan Al-Quran, dengan ayat Quran, mentafsirkan bahawa bumi mengelilingi matahari. Dan saya ada hujah-hujah yang diberikan oleh ulama kita sebelum ini yang menyatakan apa yang berlaku seperti itu. Dan saya sendiri telah membuat satu astrolog yang berdasarkan untuk mengukur waktu solat berdasarkan pada bumi mengelilingi matahari. Dan seluruh takwim kita dikira berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Ada juga tuan imam yang tidak percaya. Sedangkan takwim yang dirujuk ialah berdasarkan model bumi mengelilingi matahari. Subhanallah. Dan ini tuan, inilah konflik yang berlaku di antara kajian saintifik dengan pentafsiran ulama. Lebih lagi daripada ulama Saudi. Dan mereka juga mengharamkan mantik. Sebab itulah mereka sangat lemah dalam matematik. Pengalaman saya sebagai jurulatih pasukan negara dalam dengan IMO, International Mathematical Olympiad, ketika saya muda-muda dulu. Negara yang paling lemah dalam matematik dunia ialah Arab Saudi. Tak pernah dapat markah, kosong sentiasa markah. Sebab mereka mengharamkan mantik. Mantik ialah asas kepada teknologi. Dan sebab itulah kita lihat pencanggahan apa yang mereka sebut dalam fatwa mereka cukup menyayat hati. Dan kalau ada masa, saya ingin menyentuh tentang tafsir, al-Rasabi tafsir yang diberi oleh Syekh Sayyid Awal yang menafikan seluruh apa yang dipegang oleh ulama Saudi. Dan dalam kitab ini yang menjadi rujukan utama saya, dan barangkali kita boleh bincang pada masa lain, yang cukup menggambarkan di antara kesepaduan di antara wahyu dengan saintifik dalam bukunya 11 jilid, iaitu Al-Rasabi tafsir yang menjadi rujukan utama saya sejak saya muda lagi, ialah kitab tafsir ini. Dan tuan-tuan, saya minta maaf kalau apa yang sebutkan ini menyentuh hati dan perasaan tuan-tuan. Saya harus berhenti di sini dan saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.